Assalamualaikum, kembali dalam segmen Minggu Ramans. Hari ini saya Fisarudin bersama dengan Fahim Zahar akan membicarakan 3 topik paling hangat sepanjang minggu lalu. Dan 3 topik yang paling hangat pastinya ialah nilai Bitcoin yang tertinggi dalam sejarah. Dikutip pula oleh Fahmi Fazil mengatakan bahawa selepas 1 Januari sebarang syarikat media sosial yang tidak mempunyai lesen dekat Malaysia tidak akan dihalang. Dan akhir sekali ialah akhirnya PlayStation 5 Pro memasuki pasaran Malaysia dan juga global. Jadi tanpa buang masa, kita pergi ke topik pertama, iaitu nilai Bitcoin. Jadi kalau anda tengok tentang nilai Bitcoin minggu lepas, memang sangat orang kata mengejutkan. Pasal hari ini misalnya akhirnya melangkaui 81,000. Actually minggu lepas banyak 3-4 kali rekod nilai tertinggi dalam sejarah telah dipotong. Sebelum tu 74,000, lepas tu 75,000 dan pagi ini 81,000. Semuanya diapungkan oleh orang kata positivity selepas Presiden Donald Trump memenangi pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Dan bagi mereka tertanya kenapa naik melonjak ni, pasal sebenarnya kalau anda tengok kempen yang dilakukan oleh Donald Trump sejak awal tahun, dia kata kita akan sokong Bitcoin, semua Bitcoin bro pun sokong dia. Jadi kita mungkin akan melihat akhirnya di Amerika Syarikat lah sekurang-kurangnya penggunaan Bitcoin akan lebih meluas, dan disebabkan itu mereka rasakan okey, sekarang belilah Bitcoin. Jadi masa kita orang tengah record ni, harga dah nak dekat 82,000 dah. Ya, bayangkan RM350,000 dalam masa lebih kurang 7 hari, nilai Bitcoin naik lebih 18%. Tinggi sangat tu. Tinggi sangat atas simpan Bitcoin tak? Aku tak percaya pada Bitcoin. Tapi Fahim, dengar cerita, engkau macam mana Fahim? Kau ada Bitcoin Fahim? Dah cash out 100%. 100%. Ahmad menyesal lepas baca berita kat Ahmad ni, sebab saya cash out sebelum pergi Munich tu, nak shopping lah kononnya. Sekali bila Trump dah menang, tengok Bitcoin, ya Allah, saya rugi beratus-ratus%. Betul. Pasal kalau anda tengok sebenarnya, kalau kita 1 year ke belakang, nilai Bitcoin jatuh sebenarnya. Ya, teruk. Dia hanya kembali naik sekitar bulan Mei. Ini selari sekali lagi dengan bila Trump kata saya nak support Bitcoin. Dia naik bulan Mei. Lepas tu bila dia menang, naik macam tu terus. Masalah tu punya naik bukan sikit tau, dia banyak terus. Banyak, pasal kalau kita tengok sebelum Mei tu, harga dia rasanya bawah 60. Jadi bayangkan dalam masa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 bulan dia naik lebih kurang 20,000. Jadi bukanlah, orang kata 25% jugalah lebih kurang. Jadi ialah benda yang sangat signifikan. Dan bagi mereka yang penyimpan Bitcoin, kalau anda kata nak to the moon, akhirnya to the moon. Kalau pun to the Trump lah kata. To the Trump. Tapi saya masih ada harapan lagi, sebab macam Ethereum pun dah slow-slow naik balik. Saya nampak saya punya nilai Ethereum yang rendah tu dah ada positif. So jadi ada rasa kesyukuran jugalah kat situ. Dan Solana pun saya simpan juga sikit dan dah menaik sikit for the first time. Semalam siapa yang kat Malaysia tahulah cara yang halal dan sah adalah pakai Luno kan. So saya nampak aplikasi Luno asyik tak berhenti bagi notifikasi. Jadi semua penat weekend hilang. Rasa lega sikit. Walaupun Bitcoin tu masih rasa kecewa, tapi at least Solana dengan Ethereum membantu jugalah. Ya, harus saya sentuh juga bahawa selain nilai Bitcoin, nilai crypto one lain, Ethereum, Solana, Dogecoin pun naik. Jadi orang kata dengan positivity dekat the main Bitcoin pun naik. Jadi kalau anda merasakan sekarang ialah masa untuk beli, saya tak boleh bagi advice, tapi nampaknya banyak orang kata buy Bitcoin now. Saya tak cakap apa-apa, tapi kalau anda rasakan inilah masa terbaik untuk gamble ataupun untuk melakukan pelaburan, pelaburan, inilah masa yang terbaik. Simpanan masa depan. Masa depan. Jangan macam saya, cash out awal. Sabar, rugi. Tunggu Presiden US menang lain kali. 4 tahun lagi ya. 4 tahun lagi. Baiklah, kita pergi ke topik nombor 2 pula. Ini adalah topik yang juga menerima banyak reaksi pada orang ramai. Itu Fahmi Fazil mengatakan tiada rancangan untuk sekat akses platform media sosial yang gagal daftar lesen pada 1 Januari. U-turn. Ini adalah benda yang saya rasakan agak aneh juga, memandangkan kalau kita ingat semasa kali pertama pelesenan ni, laporan pelesenan ni dia akan dilakukan, pihak SKMM, pihak KCOM dan Fahmi Fazil mengatakan bahawa ini adalah satu-satunya cara untuk melawan masalah, satu, penipuan, dua ialah penyebaran berita palsu, ketiga ialah isu tentang pedofilia, dan keempat ialah jenayah, dan nombor 5 ialah orang kata kandungan-kandungan lucah. Ya, betul. Jadi supaya kita tahu, semua platform pada awalnya kata okey, kami bersedia nak buat pelesenan. Tapi suddenly saya rasa lebih kurang 2 bulan yang lalu kita dengar cerita Meta mula ada pushback. In fact ada satu orang kata
badan macam organisasi social media dekat Asia Tenggara mengatakan benda ini tidak boleh dilakukan. Jadi kerajaan masa tu SKMM sebenarnya cakap okey, kita tidak akan melakukan penangguhan, nampaknya macam serius, kata kita tak akan bagi leeway. Bagi mereka yang memang mahukan pelesenan, bagi mereka yang mahu kawalan, ini dilihat sebagai satu langkah yang bagus. Tapi masalahnya sekarang suddenly pada 7 November Fahmi Fadzil kata okey, tak jadi pula nak ban, sedangkan pada asalnya mengatakan kalau kita tak ada pelesenan ni, mereka akan dihalang operasi atau akan ada orang kata akan dikata technically berfungsi secara illegal lah. Saya secara peribadi sejak pada awal pun kalau anda baca saya social media, saya kata inilah sesuatu yang agak keras. Second ialah sesuatu yang nampak agak unrealistik. Dan bila kita lihat pasaran Malaysia ni bukanlah pasaran paling besar untuk social media, untuk kita kata okey kita nak halang semua, adalah sesuatu yang orang kata macam wishful thinking. Jadi segala saya punya orang kata saya punya ketakutan atau saya punya fears dah jadi nampaknya, pasal memang kita tak jadi nak ban pula. Jadi saya tak tahu kalau tak ada repercussion, tidak ada kesan negatif kalau tak melakukan pendaftaran, jadi kenapa dia nak daftar? Kenapa dia nak bayar lesen? Kenapa dia nak ikut cakap segalanya kan? Pasal kita tahu sekarang kita tengok kat negara lain lah misalnya ada syarikat-syarikat teknologi yang besar kata tak nak bekerjasama dengan kerajaan, kita dah kat Australia, kita dah kat Kanada, akhirnya diorang menang. Diorang ni terlalu besar, jadi kalau kerajaan kata nak halang, nampaknya tidak berjaya. Jadi sebagai negara yang tidak begitu besar pasarannya, jadi saya tengok macam ada sedikit pushback. Saya punya ramalan tempoh hari saya katakan kalau kerajaan kata suddenly 1 Januari WhatsApp, Instagram atau Facebook. Bayangkan kalau tiga-tiga ni tak berdaftar, suddenly kerajaan kata hari 1 Januari dihalang. Anda rasa siapa yang kena marah? Meta ataupun pihak berkuasa? Pihak berkuasa kena marah sebab kebanyakan orang kat Malaysia cari rezeki pakai platform Meta. Meniaga kat Facebook, Instagram, buat kursus pelbagai, perkongsian kandungan digital. Banyak kat Malaysia ni platform media sosial adalah tempat mencari rezeki. Jadi kalau dia terus halang macam tu, memang rakyat semua akan mengamuk. Tapi saya rasa kan apa yang diorang cuba buat dia adalah macam apa yang Indonesia dan Eropah cuba buat, tapi tak cukup. Dia macam separuh jalan. Dan bila kita lihat dalam minggu yang sama, kalau saya boleh segue kepada satu topik yang berkaitan, dekat Australia diorang akan cuba bermula tahun hadapan semua remaja bawah 16 tahun tidak boleh guna media sosial langsung. Dan ini bukan sahaja media sosial, tapi juga akan melibatkan platform macam YouTube dan juga Netflix. So technically segala benda yang ada kena-mengena dengan media sosial related akan kena halang. Ini adalah tindakan sekali lagi yang berani oleh Australia. Walaupun kalau anda baca dekat Amans, kami ada beberapa kajian dilakukan oleh saintis mengatakan sebenarnya tak ada langsung correlation antara kesihatan mental remaja dengan menggunakan media sosial. Ini adalah berdasarkan kajian ambil data 30-40 tahun ke belakang dilakukan oleh Oxford, tak silap saya. Tapi masih ada ketakutan di kalangan pihak berkuasa bahawa media sosial ni dilihat sama macam dadah, dilihat sama macam rokok, dilihat sama macam vape. Saya harus akui Kak Fahim, aku antara orang yang dalam kategori tadi. Saya rasakan media sosial ni patut dikawal, hanya boleh digunakan oleh orang yang lebih matang. Pasal kanak-kanak tak tahu bezakan realiti dengan fantasi. Tapi pada waktu yang sama, saya juga masih lagi menyokong orang kata kebebasan untuk bersuara. Tapi kalau pihak kerajaan Malaysia sekarang tak tahu kat mana, nak halang ke tidak, nak ban ke tidak, saya rasa dalam kita ada lagi lebih kurang sebulan lebih saja lagi sebelum 1 Januari, kerajaan harus lebih tegas. Kalau mereka nak tegas, silakan tegas. Kalau tidak, takkan orang ambil serius lepas ni. Kalau cakap pasal tegas, kalau kita tengok undang-undang dalam app macam contoh Grab ke apa semua, kata kena 13 tahun ke atas nak pakai. Tapi kat Malaysia ni kadang saya tengok budak-budak sekolah rendah menaik Grab tanpa bimbingan ibu bapa semua. So kalau dari segi penggunaan tu, dia tak boleh nak hadkan pendaftaran akaun had umur dan sebagainya. Macam mana dia nak handle platform yang sangat besar macam ni. Grab tu baru kat Asia Tenggara je. Pun susah dia orang kontrol. Macam biasalah, penguatkuasaan tu serius atau tidak. Jadi kita akan tengok. Cuma saya rasa dalam hal kerajaan Malaysia menentang syarikat media sosial besar,
susah nak menang. Ya, betul. Susah nak menang. Jadi kita pergi ke topik nombor 3 yang paling last. Ya. Ini topik Fahim ni. Fahim yang paling hyper pasal kalau anda tengok video Kak Amaz minggu lepas, dia ada buat unboxing. Jadi Fahim, apa yang best PlayStation 5 Pro dan bagi kau so far kan? Berbaloi ke tidak? Pasal dah masuk kat Malaysia dah ni. Okey, nak kata baloi ke tidak, untuk diri saya mungkin tak, sebab saya main game Resident Evil 4 saja. Dan selepas saya beli PS5 yang asal, saya main Resident Evil 4, dah habis game tu. Sekarang PS5 saya dah berhabuk sebab saya tak buka-buka lah sampai sekarang. Tapi saya agak excited bila saya buka PS5 Pro minggu lepas, sebab permainan-permainan kegemaran saya macam saya cakap Resident Evil 4 tak perlu dia naik taraf ke ADC PS5 Pro. Okey, dia memang fully compatible lah. Sebab konsol Sony yang baru ni dia banyak proprietary teknologi yang tersendiri. Teknologi mereka yang bangun kasi macam PSSR yang menaikkan kemampuan grafik permainan lama agar dia konsisten prestasinya dan juga frame per secondnya pada konsol generasi baru tanpa bantuan pembangun. Baik. Jadi benda tu cukup menarik, dan PS5 Pro yang berkuasa ni pula dikuasakan dengan macam AMD Ryzen Zen 2 dengan 8 teras, 16 berbenang, memori berganda lebih berkuasa, dan diorang kata ini adalah konsol generasi baru yang betul-betul berkuasa. Macam Obey, Obey pakai PS5 Slim biasa. Adakah Obey dah try? Obey dah try tu Pro? Dah try? Berbaloi tak Obey rasa? Okey, ni mungkin pendapat yang orang kata agak controversial lah. Saya rasa bila kita melihat PlayStation 5 Pro ni, kita jangan tengok game sekarang. Kita harus lihat video game yang akan keluar selepas ni. Sama macam kalau kita tengok macam mana PlayStation 3 atau PlayStation 4, dia punya mungkin the first 50 game masa keluar tu tak ada beza pun dengan PS2, tak ada beza pun dengan PS3. So dengan peningkatan GPU 45%, ada banyak benda boleh lakukan. In fact, kalau kita tengok video Digital Foundry, ada beberapa game first party macam Horizon Zero Dawn, macam Spider-Man Miles Morales yang memang proprietary. So ni memang boleh nampak beza dia. Dan orang kata saya judge PlayStation 5 Pro ini sebagai seorang console user. Kalau saya selalu dengar cakap baik beli PC, baik main PC gaming. Betul, saya akui PC gamingnya grafik memang akan cantik. Lagi konsol fleksibel takkan lah. Tapi hakikatnya ialah untuk beli sebuah PC game atau sebuah PC yang berkuasa, kalau nak beli 4090 ke 4070 ke, harga dia lagi mahal nak banding dengan sebuah PlayStation 5 Pro. Jadi sebagai seorang console gamer dah 15 tahun fully konsol, saya rasakan harga 3849 memang mahal, tapi bagi orang yang tak nak fikir pening kepala, nak beli PC, nak pasang, nak kena update driver segalanya, ini adalah orang kata sebuah value proposition yang okey untuk saya dapat gunakan lagi 5 tahun. Tapi at the same time, seperti mana saya komen kali pertama PS5 Pro dilancarkan tempoh hari, saya katakan kenapa tak lancar dengan disk. Saya setuju dengan Fahim. Walaupun kita tengok data, 90% jualan sekarang kat PlayStation 5 ialah digital. Ya, betul. Saya faham, tapi at the same time, saya ada lagi banyak saya punya PS4 punya game, saya ada PS5 punya game, saya nak main juga. Yalah. Jadi kalau saya kena bayar 389 je Fahim untuk ni. 500 lebih. 500 lebih untuk beli disk drive saja. Sebenarnya PS5 Pro ni bukan orang bukan marah sebab teknologi dia ke, dia awal keluar kan. Biasalah orang kata jangan beli satu produk yang dijanjikan untuk masa depan. Beli yang kita boleh pakai sekarang. Setakat ni banyak yang benda hebat-hebat ni adalah game yang baru dia pun belum keluar lagi kan. Semua adalah game lama yang dah dikemas kini. Orang marah sebab Sony dengan bangganya dekat kotak konsol tu disk free console. Disk free console. Terus jual harga mahal. Maknanya kalau sekarang kita nak ada disk drive dengan stand dan semua, dah lebih RM4,000 dah. Okey, jadi ini conspirational lah. Kalau anda tak nak sokong, silakan tak sokong. Saya tunggu harga turun. Suddenly kalau ada berkas PS5 Pro dengan disk yang harga lebih berpatutan, I'm gonna be the first person akan beratur pasal saya memang kumpul konsol. PS4 ada, saya memang nak beli. Jadi mungkin orang kata anything negatif korang boleh cakap pasal Pro ni, tak lekang dekat aku, tak kena pasal aku akan beli pun. Tapi okey, sebagai orang pengguna biasa kau rasa tak baloi ya? Untuk saya yang dah tak aktif main game sangat, buat masa sekarang Pro belum berbaloi lagi. Unless dia announce Resident Evil baru hanya boleh main kat PS5 Pro, sorry duit kahwin saya terpaksa bakar untuk PS5 Pro. Okeylah, sampai itu saja daripada saya untuk minggu ni ya. Untuk minggu aman, saya Hafiz Sahrudin. Saya Fahim Zahab. Jumpa anda di minggu seterusnya. Bye. Bye.